Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung elektrolisis larutan aqueous faktor ketiga, faktor jenis elektron. Okey, ini handout yang kita pakai. Ini modul yang saya buat. Okey, semua dah. Okey, kita tengok sepintas lalu. Okey, dah lengkap. Kita dah sampai faktor kepekatan ion dalam larutan, iaitu saya boleh bagi tahu sikitlah. Ini cair, 0.00001 cair. Kalau 0.001 dikira pekat lah. Untuk asid hidroklorik dikira pekat. Okey. So 1.0 confirm pekat. 1.0 untuk semua larutan 1.0 sudah kira pekat dalam elektrolisis. Okey ya. So kepekatan ion klorida lebih tinggi. Walaupun OH negatif sepatutnya dinyacas, tapi yang nyacas adalah Cl negatif sebab ion dia lebih pekat. Kepekatannya lebih tinggi. Kepekatan lebih tinggi maksud dia banyak. Okey, zarah per unit isi padu dia tinggi. So Cl negatif banyak. Contoh dalam 1000 jumlah dia 900 lebih. Ini baru ada sedikit je sebab air sedikit. Air sedikit maksud dia pekat lah. Nak bagi pekat, you kena tambah sedikit air. Okay, so ini dah selesai. Okay, hari ini kita nak lihat faktor jenis elektron. Okay, so kita guna contoh ni ya. Elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat 0.5 mol dm, okay, menggunakan elektrod kuprum. Tak nak karbon. Okay, saya nak pakai kuprum. Maksud dia elektrod sekarang sudah reaktif. Elektrod yang reaktif. Okey, elektrod yang reaktif. Sebelum ini semua pakai elektrod yang lengai, karbon, lengai. Iaitu tak ada tindak balas berlaku dekat elektrod. Sekarang ini sudah reaktif. Okey, apa yang kita boleh kaji? Okey, mula-mula sama sahaja. Kita akan cari terminal dia dahulu. Okey. Ini panjang, ini pendek kan? So dekat bateri dia, sini adalah positif terminal. Sini adalah negatif terminal. Okey, ini siap dulu. Bila you dah ada terminal, awak boleh terus cari kathod dan anod. Okey, so saya ambil dari atas, copy paste. Okey, so ada satu nama di sini. Okey, ada satu lagi elektrod ini. Tempat. Okey, sini lah. Okey, so nama dia okey, bila sambung you kena tunjuk dekat elektrod dia. Okey. So sambung di positif terminal. Anode. Okey. Ini sambung ke negatif terminal. Okey, nama dia kathod. Kathod adalah negatif terminal. Okey, kathod negatif terminal. Okey, ini dah siap. Seterusnya okey. Okey, elektron dia keluar dari mana? Okey, negatif sini, so elektron keluar di sini lah. Satu. Okey, boleh buat 2 3 arrow je. 2. Boleh macam tu, tak ada masalah. Tunjuk separuh sini je. Okay, elektron keluar di sini menjadikan kathod becas negatif. Kathod becas negatif. Lepas tu, kerja kita seterusnya, cari ion yang ada dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okay, dalam larutan kuprum 2 sulfat, apa ion yang ada? Kita ada Cu2+. Okay, kita ada SO4.
2 negatif. Kita ada H plus. Kita ada OH negatif. Sebab larutan kumpulan 2 sulfat, ada Cu2 plus, ada SO4 2 negatif, ada H plus, ada OH negatif. Okey, dah siap. Okey, ini lakaran yang ada di gambar raja kita. Mesti kena ada. Okey, seterusnya kita nak kaji. Okey, katot di sini merupakan terminal terminal negatif. Okey ya, so anode di sini merupakan positif terminal. Positif terminal. Okey. Ini dah. Okey, so sekarang kita mula study apa sebenarnya yang boleh kita cari dekat katot dan anode. Okey, elektrolit formula dia. CuSO4. Okey, ion yang hadir ini ya. Ada 4. Okey. So katot bercas negatif, katot sudah bercas negatif. Adakah lambangan oleh ini? Bukan, ini terminal negatif lain. Tapi katot sentiasa bercas negatif. Kalau sel kimia, dia terminal positif. Tapi dia masih bercas negatif. Bukan nak tengok kurungan ni, jangan salah faham. Okay, so ion yang bergerak tu, katot bercas negatif sebab elektron sampai dekat dia, maka dia akan tarik yang positif ni. So yang pergi adalah Cu2+. Lepas tu satu lagi adalah H+. Okey, yang pergi ada 2 ini. Okey, yang pergi ke sebelah sini adalah SO4 2 negatif dan OH negatif, ada 2. Okey, kita buat katot dahulu. Okey, katot tak ada apa-apa beza. Katot hanya selalu katot selalunya satu faktor sahaja, iaitu kita pertimbangkan nilai keupayaan piawai. Okey, antara 2 ini bagaimana nak tahu siapa dinyacas? You kena tengok nilai keupayaan piawai dia. Okey, so jenis tindak balas ini selalu katot ada elektron, so dia akan terima elektron itu penurunan. Okey, ini saya letak siap-siap supaya senang untuk awak nanti. Dia pengoksidaan berlaku di anod. Penurunan dia memang selalu berlaku di katot sebab katot sudah ada banyak elektron yang pergi tu dia akan terima elektron. Okey, kalau dia penurunan dia mesti mencari ejen pengoksidaan yang baik. Bila ejen pengoksidaan yang baik, yang kuat, dia akan melakukan penurunan, betul? Kalau dia ejen penurunan yang kuat, dia akan melakukan pengoksidaan. So sini berlaku penurunan, maka kita kena cari ejen pengoksidaan yang lebih baik lah, lebih kuat. Okey, bagi saya nilai Cu2+. 0.34. Okey, 0.34. Very good. Tambah 0.34. Lepas tu hidrogen punya berapa? 0.00. Hidrogen 0.00. Okey, antara 2 ini mana ejen pengoksidaan yang lebih baik? Cu. Cu. Okey, so dinyacas adalah Cu2+. Okey, dinyacas antara 2 ini kita pilih Cu2+. Okey. Penerangan dia sama saja. Iaitu kita ambil balik inilah. Penerangan dia. Nilai keupayaan elektrod piawai ion kuprum 2 lebih positif berbanding ion hidrogen. Ion hidrogen kosong, kuprum tadi dapat 0.34.
tambah 0.34. So kita pilih tambah 0.34 sebab dia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih baik. Ejen pengoksidaan yang lebih baik, lebih kuat ini, okay, dia akan melakukan penurunan. Okay, setengah persamaan dia. Okay, so Cu, kita buatlah, Cu 2 positif. Okay, tambah 2I, kita dapat Cu. Okay, Cu 2 positif tambah 2I dapat Cu. Okay, pemerhatian di sini apa? Pejal perang kita salin balik atas. Jangan buat ayat sendiri, okay? Nanti menyusahkan. Pergi balik jadual atas tu, Cu, nah ini. Pepejal perang dienapkan. Okay, copy. Pepejal perang dienapkan. Okay. Inference dia. Okay, inference dengan ini saya copy ya. Inference dia logam kuprum terbentuk. Nama hasil dia logam kuprum. Okay, lepas tu pengertian dia. Okay, ion kuprum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Okey, ion kuprum 2 menerima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Okey, siap. Okey, sekarang kita nak tengok sini. Anode sekarang sudah menerima faktor yang ketiga. Sebab apa? Kalau ikut biasa, awak akan pilih OH negatif. Okey, sebab nilai dia memang lebih negatif atau kurang positif nilai dia. Okey, kurang positif maksud dia ejen penurunan yang lebih kuat. So dia akan melakukan pengoksidaan. Okey. So di sini tiada. Ion yang dinyacas tiada. Tak pilih pun ion tu. Kenapa? Sebab elektrod dia sini ya, sudah reaktif. Sebab dia pakai logam. Bila you pakai logam, dia tak berlaku nyacas ion di bawah. Sebab dia reaktif. Bila dia reaktif, dia kena melakukan sesuatu. Dia akan mengalami perubahan kimia. Okey. So di sini tiada, maka sebab apa? Sebab elektrod kuprum adalah aktif. Nak buat ayat macam mana? Okey, elektrod kuprum adalah elektrod aktif. Okey, macam ni lah. Okey, elektrod kuprum adalah elektrod aktif. Okey ya. Bila elektrod aktif, so dia akan melakukan sesuatu dekat elektrod itu. So elektrod itu kuprum. Okey. Maka kuprum itu dia akan jadi balik kuprum ion. Ini maksud dia berlaku sesuatu dekat elektrod itu. So elektrod sudah aktif. Okay, dia tak macam dulu, lengai. Bila lengai tak ada masalah, dia lengai, dia tak berlaku apa pun. So kita akan pilih ion yang bawah tu untuk nyacas. So ini tak boleh sebab kuprum sudah aktif. So elektrod kuprum adalah elektrod aktif.
maka dia akan berlaku sesuatu, iaitu kuprum itu sendiri dia akan jadi ion kuprum. So bila ini berlaku, itu kita panggil faktor jenis elektrod. Okey, jenis elektrod. Okey, kita buat elok sikitlah ayat dia. Elektrod kuprum yang digunakan. Elektrod kuprum yang digunakan adalah elektrod aktif. Okey, maka dia akan berlaku benda ini. Okey, so apa pemerhatian dia? Okey, ini sudah terbentuk. Okey, so dia akan jadi nipis macam dulu. Anod menjadi menipis. Okey, anod menjadi menipis. Okey, bila you sudah buat macam ini, di sini pun tukar. Pepejal perak di end up kan betul, tak ada masalah. Memang okey. Tapi problem dia kurang nampak sebab you punya elektrod kuprum di sini sudah berwarna perang. Kalau dulu karbon hitam. So pepejal perang di end up kan tu jelas, sangat jelas. Tapi sekarang tak jelas. Sebab you punya elektrod di sini sudah warna perang. Lepas tu warna perang pula melekat. Mata tak nampak. Okey, mata kurang nampak. So kita nampak apa? Kita nampak katod itu menjadi menebal. Become thicker. Cathode becomes thicker, menebal. Then anode becomes thinner, menipis. Okay, so inference dia sebab ion kuprum sama saja, inference ion kuprum 2 terhasil. Okay, itu inference dia. Anode menjadi menipis sebab atas lah ion kuprum 2 terhasil. Okay, nama dia ion kuprum 2. Ion kuprum 2. Okey, pengoksidaan. So ini terbalikkan, kita baca atom kuprum membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion kuprum 2. So atom kuprum membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion kuprum 2. Okey, betul lah. Okey, persamaan ion keseluruhan dia. Kita copy dua-dua inilah. Ini dengan ini kita potong. So kita dapat Cu2+. Okey, tambah Cu. Sini ya, Cu2+ tambah Cu di tepi sama dengan Cu tambah Cu2+. Okey, ini yang kita dapat. Ini faktor jenis elektrod. Okey, Okey, ada soalan untuk ini? Sir. Ah, Kenapa kat Aina kita pilih Cu dia punya untuk half equation ni? untuk yang mana? Anod. Anod. Okey, untuk anod. Sebab anod awak adalah kuprum. Bukan karbon. Bila kuprum, maksud dia faktor jenis elektrod. Okey, kuprum ini dia tak macam karbon. Karbon elektrod yang lengai. Kuprum elektrod yang aktif. Bila elektrod yang aktif, perubahan kimia akan berlaku dekat elektrod dia. Maka elektrod adalah kuprum. Kuprum. Itu sebab dia elektrod dia meralut membentuk ion kuprum 2. Okey? Kalau ikut kes yang sebelum ni, kita tumpukan dekat dia punya yang ion yang dinyacas lah kan? Yes. Kalau sebelum ni. Sebab karbon. Nampak tak? Karbon. Karbon tu lengai. Dia tak akan berlaku apa-apa. Sebab lengai maksud dia tidak reaktif secara kimia. So tak berlaku apa-apa. So pilih ya. Yang berlaku tu akan dalam elektrolit dia. Okey. Karbon. Ini karbon juga. Karbon. Sebelum ini semua karbon.
Okey, kalau semua karbon, kita akan pilih satu ion untuk dinyacas. Cara pilih dia bergantung pada nilai keupayaan piawai atau faktor kepekatan ion. Dua cara dia. Sama ada you pilih melalui nilai keupayaan piawai atau pilih melalui kepekatan ion dalam larutan. Tapi di sini tak boleh. Sebab elektrod yang you pakai bukan lagi karbon. Kalau bukan lagi karbon, maksudnya tidak berlaku pemilihan dia. Sebab dia sudah reaktif. Okey? Dia aktif punya elektrod. Elektrod yang aktif, dia akan berlaku tindak balas sendiri. Okey, itu sebab dia Cu jadi Cu2 plus 2E. Okey, boleh? Boleh je. Okey. So, ada soalan lain? Okey, tak ada. Tak ada. You ada 10 minit. Dari sekarang, 10 minit. Okey, ini untuk awak copy lah. Okey, 10 minit untuk yang bawah punya. Okey, siapkan yang bawah. Kita akan bincang. Okey, 10 minit.
Okay, kita try ya. Okay, electrolyte formula AgNO3. Okay, AgNO3. Argentum nitrat. Okay, ion yang ada. Okay. Ada 4 ni. Ag plus NO3 negatif, H plus OH negatif. Okay, oh sorry, ini kena buat dulu ah. Lain kali buat dulu. Cathode adalah negatif terminal. Anode adalah positif terminal. Ikut bateri dia. Okay, ion yang bergerak. Okay, so saya copy 2 kali lah. Senang. Okay, kita ada 4 je. So yang bergerak ke cathode sudah bercas negatif. So yang bergerak ke sana adalah yang bercas positif lah. Okay. Lepas tu ini yang pergi ke sana adalah bercas negatifnya. Okay, ini siap. Okay, kemudian yang dipilih untuk nyacas mesti kena melakukan apa? Penurunan. Melakukan penurunan dia perlu adalah ejen pengoksidaan yang baik. Ejen pengoksidaan dia kena tanda negatif, tanda positif. Nilai keupayaan piawai kena tanda positif. So di sini Ag plus tanda positif punya Ag plus. Okay, sebab H plus kan kosong. H plus kosong. Okay, sebab dinyacas sama saja seperti di atas. Okay. So kita kata nilai keupayaan elektrod piawai ion argentum lebih positif berbanding ion hidrogen. Persamaan setengah dia Ag nyacas, nyacas maksud buang cas dia. Ag plus E je lah, 1 E je equal to Ag. So pemerhatian dia kelabu. Sekarang bukan hitam, kelabu. So pepejah kelabu melekat tu kurang nampak. So pemerhatiannya kita nampak katot menjadi menebal. Okay, dia jadi 3, become 3. Okay, so di sini logam inference sama je, kita copy. Okay, logam argentum bentuk. Lepas tu sini nama hasil dia logam argentum nurunan. Okay, sini ion argentum menerima 1 elektron untuk membentuk atom argentum. Ion argentum menerima 1 elektron untuk membentuk atom argentum. Okey, siap. Okey, sebelah sini tiada. Kenapa? Sebab elektrod ini adalah aktif punya. Okey, so kita tulis cara inilah. Okay, saya copy terus, nanti kita ubah di bawah adalah senang, cepat sikit. Okay, so electrode argentum yang digunakan adalah electrode aktif. Okay, mungkin you pun fikir, mana aktif mana? Lengai. Lengai senang ya, karbon. Karbon, grafit, platinum. Itu lengai sebab itu semua kumpulan allotrope untuk karbon. So dia semua lengai. Logam, kalau logam kita pakai itu aktif. Okay. So bila aktif dia kena berlaku sesuatu dekat dia, iaitu Ag equal to Ag plus E. Sebab argentum boleh bentuk Ag plus sahaja.
Okay, Ag equal to Ag plus E. Maksud dia larut di situ. Bila larut, dia akan jadi nipis. Okay, so ion argentum terhasil. So nama dia ion argentum. Telah melakukan pengoksidaan. Sama saja sebab dia keluar elektron. Okay. So atom argentum membebaskan satu elektron untuk membentuk ion argentum. Okay. Lepas tu, itu dah. Okay. Untuk persamaan ion dia, Ag plus Ag plus Ag equal to Ag plus Ag plus. Okay, ada orang nak tanya, ini saya terbalik boleh ke? Boleh lah. Sebelum arrow you nak terbalik, okey lah. Selepas arrow anak panah, ini nak terbalik tak ada masalah. Okay. Tapi jangan satu pergi sana, satu datang sini. Nanti itu lain pula. Okay, so ini adalah persamaan ion keseluruhan dia. Okay. Ada soalan? Ada? Tak ada? Boleh ikut. Okay, kalau boleh bagus. Okay, soalan. Syed. Hmm. Kalau dia logam apa ni? Kalau punya elektron tu dia pakai apa ni? Selain daripada karbon, maksudnya dia akan ada tindak balas dengan dengan elektrolit dia lah. Dia akan berlaku terlarut tu. Maksud dia akan tukar ke ion dia. Kalau pakai selain daripada lengai. Maksud logam lah. Logam tu elektron yang aktif. Yang lengai dia ada tukar ke selain daripada karbon? Boleh Stranded grafit. Karbon. Grafit. Okay, lengai kita ada karbon atau grafit atau platinum. Ini tiga ini lengai. Okay, lengai sama ada karbon, grafit atau platinum. Lepas tu yang bukan lengai, maksud aktifnya logam. Selain tiga ini semua aktifnya. Okay, bila you pakai aktif, dia tak akan pilih ion untuk nyacas. Dia akan berlaku sesuatu dekat dia sendiri. Iaitu dia akan larut di situ. Okay, dissolve. So that's why apa yang awak pakai ini, kalau argentum jadi ion dia. Kalau cuprum jadilah ion cuprum dia. Cuma ikut charge yang stable yang dibentuk lah. Okay, Okay, ada soalan lain? So you kena teliti balik setiap jadual tu. Baru you boleh faham betul-betul punya. In future tak kisahlah dia nak keluar apa sekalipun gambar raja dia, kita tetap boleh cari hasil dia. Iaitu leburan. Lepas tu aqueous punya ada 3 faktor. Okay, saya review balik sekejap. Okay, ini depan punya konsep. Okay, leburan. Leburan senang. Satu pergi kathod, satu pergi anod. Nyacas je. Sebab kan pakai karbon juga. Okay, lepas tu kita ada aqueous. Aqueous ni ada lebih ion. Sebab ada perkataan lalutan. Lalutan ini maksudnya ada H plus OH negatif. Okay, faktor yang pertama, faktor nilai itu. Nilai keupayaan elektrod piawai. That's why antara dua ini, pilih berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. Antara dua ini, pilih ikut nilai keupayaan elektrod piawai. Maksudnya faktor di kathod, nilai keupayaan piawai. Faktor di anod, nilai keupayaan piawai. Sama saja. Okay, kemudian
kita akan kaji kepekatan ion dalam larutan. Ini masih cair. Okay, so pilih ikut faktor kepekatan, faktor keupayaan elektrod piawai. Cuma ini tak adalah sebab hanya ion hidrogen sahaja yang hadir. So mana ada faktor, okay. Lepas tu, pekat. Bila pekat, tengok sini. Antara dua ini sepatutnya pilih OH negatif. Okay, sepatutnya. Kalau ikut nilai keupayaan elektrod piawai, you pergi cari nilai dia. Dia kurang positif. Maksud dia ejen penurunan yang lebih baik. So dia akan melakukan pengoksidaan. Tapi kita pilih Cl negatif sebab kepekatan dia tinggi. Kepekatan dia tinggi. Kepekatan tinggi maksud dia zarah dia banyak. Ion ni banyak. Ion ini sedikit sahaja. Contoh 1,000 datangan. Ini dah 900 lebih. Ini tak sampai 100. Contohlah. Okey, itu sebab dia ion klorida menang. Okey, so dapatlah hasil untuk klorin tu ni. Kemudian faktor terakhir. Faktor terakhir kita panggil faktor jenis elektrod. Sebab kita tukar elektrod karbon ini kepada yang aktif, iaitu pakai logam. So bila you pakai logam, dia tak pilih punya. Dia tak pilih. Dia akan berlaku elektrod kuprum itu sendiri akan jadi ion. Sendiri akan jadi ion kuprum. Kuprum maksud ini ya. Sebatang ini. So dia akan jadi ion. Larut semula dalam elektrolit dia. Okay, so itu maksud dia menjadi menipis. Semakin menipis. Okay, okay, itu idea habis untuk 3 faktor. Seterusnya kita banding dan ada sedikit applications. Saya rasa satu lagi kelas dah boleh habis untuk ini dan kita akan alih ke next subtopic already. Okay, target memang sebelum naik sekolah habiskan topik ini. Okay, so saya bagi attendance untuk isi. Okay, saya